Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama kita bersyukur, terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini Allah beri peluang kepada kita untuk sama-sama kita ikuti kelas Al-Quran dan fardu ain. Moga-moga murid-murid sihat-sihat untuk kita sama-sama mengikuti pelajaran kita pada hari ini, iaitu pelajaran sirah berkenaan dengan perjalanan hidup Nabi dan juga para sahabat. Tajuk pada hari ini kita akan lihat sekali lagi perbincangan minggu lepas, sambungan kepada perbincangan pembelajaran pada minggu lepas, iaitu peperangan dalam Islam, perang Uhud. Sebelum ni kita ada jelaskan berkenaan dengan perang Badar. Sekarang kita akan jelaskan kali yang kedua pula berkenaan dengan perang Uhud. Sebelum ni kita jelaskan perang Uhud pada sudut info tempat, bila dan siapakah ketua yang memimpin dalam peperangan Uhud. Pada hari ini kita lihat pula dalam peperangan dalam Islam berkenaan dengan perang Uhud. Kita lihat pertama iaitu dari sudut strategi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perang Uhud ini. Okey, murid-murid, strategi ini adalah bagaimana kaedah atau cara yang Nabi rancang dalam peperangan Uhud ini. Okey, cuba kita lihat murid-murid. Strategi yang dirancang oleh Nabi SAW, itu Rasulullah membahagikan tentera ini kepada 3 pasukan. Nabi bahagikan tentera Muslimin, tentera Islam kepada 3 pasukan. Ingat lagi tak? Berapakah bilangan tentera Islam dalam perang Uhud? Asal-asalnya 1000 orang, kemudian 300 orang daripada 1000 itu berpatah balik ke Madinah, hanya tinggal 700 orang tentera sahaja. Daripada 700 orang tentera Islam itulah Nabi bahagikan kepada 3 pasukan. Cuba lihat. Pasukan yang pertama, Nabi letakkan pasukan pemanah di atas bukit. Lebih kurang 50 orang. Pasukan pemanah di atas bukit Uhud. Yang kedua, pasukan kanan. Pasukan yang berada di sebelah kanan. Kemudian yang ketiga, pasukan kiri. Pasukan yang mempertahankan di sebelah kiri. Itu keadaan ataupun strategi kaedah yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya di atas bukit ada pasukan pemanah yang bersiap sedia untuk memanah pada bila-bila masa sahaja, dan ada pasukan sebelah kanan, ada pasukan sebelah kiri. Okey, cuba kita lihat bagaimana perjalanan peperangan tersebut. Pertama, yang kedua iaitu berkenaan dengan arahan Nabi tidak dipatuhi. Dalam peperangan ni ada satu keadaan sahabat Nabi SAW tidak mematuhi arahan Nabi SAW. Bukan kerana tidak mematuhi, tidak mahu patuh pada arahan, tapi kerana terlupa. Cuba kita lihat. Pasukan pemanah diarahkan tidak meninggalkan tempat masing-masing kecuali dengan arahan Nabi sendiri. Itu arahan asal Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada pasukan pemanah yang berada di atas bukit. Nabi arahkan jangan turun. Arahkan jangan tinggalkan tempat masing-masing. Jangan turun selagi mana aku tidak arahkan turun. Mana kena kekal berada di atas bukit bersedia untuk memanah musuh. Itu arahan asal Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada pasukan pemanah di atas bukit. Akhirnya apa yang terjadi? Pasukan pemanah itu ingkar dan turun untuk mendapatkan harta rampasan perang, kecuali seorang saja sahabat Nabi yang tidak turun. Dia ikut arahan Nabi, iaitu Abdullah bin Jubair. Tentera pemanah, pasukan pemanah yang lain semua turun. Kenapa? Kerana dia beranggapan tentera musuh ni telah kalah dan telah berundur. Mereka melihat pada masa itu tentera musuh telah berundur, maka mereka beranggapan bahawa
tentera Islam telah menang, maka pasukan pemanah itu turun dan terlupa terhadap arahan Nabi. Nabi sebut, Nabi arahkan jangan turun selagi aku tidak arahkan turun. Maka kebanyakan kebanyakan pasukan pemanah di atas bukit semua turun, kecuali Abdullah bin Jubair sahaja yang kekal berada di atas. Kerana dia ingat kepada arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu berlaku. Bila berlaku, akibat daripada berlakunya pasukan pemanah turun, ingkar terhadap arahan Nabi SAW, maka peringkat yang ketiga, musyrikin mengambil peluang serang balas. Cuba kita lihat bagaimana kaum musyrikin yang diketuai oleh Khalid bin Al-Walid yang berada di sayap kanan mengambil kesempatan membuat serangan balas dari arah belakang. Kaum musyrikin yang diketuai oleh Khalid bin Al-Walid yang berada di sayap kanan, dia ditugaskan oleh tentera musyrikin duduk di sebelah kanan, dia menguasai sayap belah kanan. Dia bila lihat tentera-tentera ataupun pasukan pemanah sudah turun daripada bukit, maka masa itulah dia mengambil kesempatan membuat serangan balas secara mengejut daripada arah belakang. Kenapa? Kerana sebelum itu tentera Islam kuat, tidak boleh diserang kerana ada tentera pemanah. Bila tentera pemanah, pasukan pemanah Islam turun, maka pada masa itulah peluang Khalid Al-Walid, tentera musyrikin, untuk menyerang balas daripada arah belakang. Apa akibat dia bila berlaku keadaan macam tu? Maka akibat dia ramai tentera Islam terbunuh dan keadaan mereka, iaitu tentera Islam, menjadi kucar kacir. Itu keadaan semasa perang Uhud. Bila dah diserang balas oleh tentera musyrikin, maka ramailah tentera Islam terbunuh. Kenapa? Kerana tidak ada pertahanan yang kuat, iaitu pasukan pemanah di atas bukit sudah turun. Tidak ada pasukan pemanah yang kuat boleh mempertahankan mereka yang berada di bawah. Maka ramailah pada masa itu, termasuklah Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri luka pada bahagian tubuh pada dia, yang insya-Allah kita akan bincangkan pada sesi yang berikutnya, bagaimana keadaan akhirnya dalam perang Uhud ini pada diri Rasulullah sendiri dan juga pada tentera-tentera Islam, berapakah bilangan yang mati syahid. Insya-Allah kita akan sambung akan datang berkenaan dengan perang Uhud ini untuk sesi yang berikutnya. Itu saja perbincangan kita berkenaan dengan strategi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga keadaan yang berlaku di dalam peperangan Uhud. Moga-moga pelajaran kita pada hari ini memberi manfaat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.